Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah berjumpa lagi dalam video yang terbaru. Hari ini Ustaz akan meneruskan dengan tajuk penghijrahan Nabi Muhammad ke Taif. Dalam video yang sebelum ni Ustaz ada menceritakan mengenai hijrah pertama, iaitu hijrah ke Habsyah. Dan pada video kali ini pula Ustaz akan menceritakan bagaimana Nabi Muhammad berhijrah ke Taif dan kenapa baginda berhijrah ke Taif. Baik, peristiwa ini berlaku ketika Nabi Muhammad berumur 50 tahun, iaitu sekitar tahun ke-10 selepas Nabi Muhammad menjadi Rasul. Pada tahun tersebut, baginda telah kehilangan dua insan yang paling disayangi dalam hidup baginda. Yang pertama, baginda telah kehilangan pakciknya, iaitu Abu Talib, di mana Abu Talib ni merupakan pakcik Nabi yang sangat disayangi oleh Nabi Muhammad. Pakcik Nabi ni dia sentiasa melindungi Nabi daripada pakcik-pakciknya yang jahat. Baginda sering menyokong dakwah Nabi Muhammad. Walaupun begitu, pakcik Nabi Muhammad ni tidaklah memeluk Islam sehinggalah ke akhir hayatnya. Dan yang kedua pula, baginda telah kehilangan isteri baginda yang paling disayangi, iaitu Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid, yang merupakan isteri baginda yang pertama. Dan disebabkanlah berlakunya bermacam-macam dugaan, bermacam-macam siksaan dan bermacam-macam ugutan daripada orang kafir terhadap orang Islam, Nabi Muhammad telah mengambil keputusan untuk berhijrah ke Taif bersama dengan anak angkatnya yang bernama Zaid bin Harithah. Nabi Muhammad berhijrah ke Taif dengan harapan untuk menyebarkan agama Islam ke Taif dan memohon bantuan perlindungan daripada orang-orang Taif. Nabi Muhammad bersama dengan anak angkat baginda ni telah pun berangkat ke Taif, mengharungi padang pasir yang panas, mengharungi jalan liku yang berdora dan mengharungi perjalanan yang panjang. Sampainya ke Taif, baginda telah mendapat layanan yang buruk oleh penduduk-penduduk situ. Pembesar-pembesar tidak mahu mendengar ajakan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang menuju ke Taif dengan dua tujuan, iaitu menyebarkan Islam dan memohon perlindungan daripada orang-orang Taif. Tetapi pembesar telah menolak permohonan daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan bukan itu saja, baginda telah dilempar dengan batu bata dan diherdik oleh anak-anak kecil yang berada di perkampungan tu. Sehinggakan ada yang menceritakan kaki Nabi Muhammad berdarah, berjalan dengan lopak-lopak air yang berisi darah di sandalnya. Dan baginda telah keluar daripada perkampungan Bani Thaqif tadi, lalu menuju ke sebuah kebun. Setibanya Nabi Muhammad di kebun itu, Nabi Muhammad telah berdoa kepada Allah dengan satu doa yang syahdu. Wahai Tuhanku, kepada siapakah engkau serahkan aku ini? Adakah kepada orang jauh yang mencari kesempatan untuk menyerangku? Atau adakah kepada musuh yang engkau serahkan urusanku kepadanya? Jika engkau tidak memurkaiku, maka aku tidak peduli. Akan tetapi kesejahteraan daripadamu adalah lebih luas untukku. Nabi Muhammad telah membacakan doa ini dan mendengar tangisan daripada dirinya. Dan pemilik pada kebun itu telah mendengar tangisan Nabi Muhammad. Lalu dia telah menghantar seorang hamba yang bekerja di kebun itu yang bernama Iddas. Iddas ni merupakan seorang hamba yang beragama Nasrani, dan dia telah mengambil anggur lalu diberikan kepada Zaid bin Harithah dan Nabi Muhammad. Lalu jemputlah makan. Nabi Muhammad sekaligus mengucapkan terima kasih kepada Iddas kerana melayannya dengan baik. Nabi Muhammad telah memakan anggur itu, dan sebelum baginda makan, baginda telah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Iddas yang mendengar Bismillahirrahmanirrahim itu terkejut kerana dia tak pernah dengar lagi penduduk kampung Taif ni mengucapkan lafaz yang sedemikian. Lalu Iddas ni bertanya, adakah kamu mengenali Yusuf?
Nabi Muhammad seraya menjawab, Yusuf itu adalah saudaraku dan dia adalah Nabi sepertiku. Dan Iddas yang mendengar jawapan Nabi Muhammad telah memeluk Nabi Muhammad. Kemudian Iddas telah masuk Islam. Apabila Iddas masuk Islam, sekaligus telah mengubati kedukaan hati Nabi Muhammad yang dilayan dengan buruk oleh masyarakat Taif tadi. Nabi Muhammad SAW kemudiannya telah berangkat pulang ke kota Mekah dengan sinar harapan yang baru, kerana baginda gembira ya Iddas telah masuk Islam. Dan setibanya di satu tempat yang bernama Qarnul Manazil, baginda telah melihat ke langit dan melihat segumpalan awan yang pelik berada di atas langit. Kemudian di sebalik awan-awan yang bergumpalan itu, turunlah malaikat Jibril lalu berjumpa dengan Nabi Muhammad, lalu membuat satu tawaran kepada Nabi Muhammad. Malaikat Jibril menawarkan kepada Nabi Muhammad untuk menyuruh Malakul Jibal, iaitu malaikat penjaga gunung, untuk mengangkat Al-Akhashiba'in, iaitu dua jenis gunung yang terbesar di Mekah, untuk dihancurkan di atas kota Taif. Maksudnya di sini malaikat Jibril boleh menyuruh Malakul Jibal angkat gunung yang besar lalu dihempapkan kepada penduduk-penduduk kota Taif tadi. Dan jikalau kita sebagai manusia biasa, manusia yang penuh dengan dendam, tentu saja kita akan mengambil peluang tu. Mana tidaknya dapat memusnahkan orang yang telah menyakiti hati kita. Tentunya ia satu peluang yang baik untuk kita. Itu adalah manusia biasa, tapi berbeza dengan baginda Nabi, di mana baginda menolak tawaran tersebut. Lalu baginda berkata, wahai Jibril, tak apalah, tak payahlah, biarlah aku berdoa kepada Allah, semoga suatu hari nanti akan ada di kalangan penduduk-penduduk Taif ini yang beribadah kepada Allah, yang mengucapkan kalimah syahadah. Dan doa Nabi Muhammad itu kemudiannya dikurniakan, dimakbulkan oleh Allah. Dan sekarang ni Taif dikenali dengan negara yang Islam. Dan pengajaran dalam video kita pada kali ini adalah bagaimana sifat Nabi Muhammad itu sendiri, yang mampu memaafkan orang yang telah menyakiti baginda. Seandainya kita berada di tempat Nabi, apakah keputusan yang akan kita buat? Adakah kita akan mengambil tawaran daripada malaikat Jibril itu tadi, ataupun kita akan memaafkan mereka? Jadi bersamalah kita mencontohi sifat Nabi Muhammad dalam memaafkan satu sama lain. Baik, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.